Seterusnya, kita beralih pula ke sesi pembentangan yang keempat dengan mempersilakan moderator tinggi lampai kita iaitu Cikgu Wong Siew Keong untuk memudahcarakan pembentang hebat kita Cikgu Felicia Wong dengan tajuk kajian tindakan beliau menyelesaikan masalah vektor paduan dengan kaedah PTG dan PTPT dalam kalangan pelajar terpilih tingkatan 5 di SMK Batu Kawah. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengerusi majlis Cikgu Freda. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada sis partner iaitu Encik Loh Liat Ling, penolong kanan 1 Cikgu Muhammad Noor, PKM Cikgu Nyo Hui Kiam, PKKK Cikgu Eric, penolong kanan petang Cikgu Lily, PK tingkatan 6 Cikgu Patricia dan PK pendidikan khas Cikgu Amir. Semua ketua bidang dan guru-guru yang disayangi sekalian. Okey, saya moderator slot keempat, slot kedua pada hari ini untuk pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Felicia Wong Hie Ping. Di sini saya nak menceritakan sedikit latar belakang tentang Cikgu Felicia Wong Hie Ping. Beliau merupakan seorang guru yang berpengalaman dalam subjek matematik tambahan. Beliau mengajar subjek matematik tambahan dan matematik menengah atas di sekolah SMK Batu Kawah. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 17 tahun dan memiliki ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan dari Universiti Teknologi Malaysia UTM. Jadi tajuk pembentangan beliau pada hari ini ialah menyelesaikan masalah vektor panduan dengan kaedah PTG dan PTPT dalam kalangan pelajar terpilih tingkatan 5 di SMK Batu Kawah. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput pembentang saudari Felicia Wong Hie Ping untuk membentangkan kajian tindakan beliau dengan segala hormatnya. Majlis mempersilakan. Selamat tengah hari. Tajuk kajian tindakan saya ialah menyelesaikan masalah vektor paduan dengan kaedah PTG dan PTPT dalam kalangan pelajar terpilih tingkatan 5 di SMK Batu Kawah. Petang tanpa menggunakan pendekatan tetap merupakan kaedah bandar yang kurang mahir menganalisis maklumat daripada gambar raja yang diberikan untuk menyelesaikan paduan. Sasaran saya ialah 5 orang pelajar dari 5 sains 2019. Pada peringkat permulaan, pelajar saya menulis semua vektor yang diberi dan menghubungkan nisbah vektor yang diberi. Pada peringkat lanjutan, saya membimbing pelajar mencari vektor paduan daripada maklumat yang disenaraikan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan ketara dalam skor ujian yang ditadbir setelah dibimbing dengan kaedah paduan tanpa gambar raja. Dalam subjek matematik tambahan, vektor adalah soalan wajib dalam peperiksaan SPM dan sumbangan markah dalam lingkungan 14 hingga 16 markah. Oleh itu, vektor merupakan satu topik penting dalam peperiksaan SPM. Topik ini sebenarnya mudah difahami oleh pelajar berprestasi tinggi dan sederhana dan kebanyakan mereka dapat menjawab dengan skor markah penuh. Namun, didapati soalan ini jawapan yang kurang tepat dihasilkan oleh pelajar berprestasi rendah. Lazimnya, golongan pelajar yang lemah ini dapat menjawab soalan semasa PDP berlangsung atau sejurus selepas bab ini habis diajar. Tetapi apabila ujian ditadbir selepas beberapa hari atau beberapa minggu,
tidak diberi dengan ini penguasaan dan pemahaman konsep vektor yang kurang mantap. Biasanya apabila semasa saya mengajar topik ini, saya akan memasukkan semua maklumat yang diberi ke dalam gambar raja dan menandakan arah dan menulis nisbah vektor ke dalam gambar raja yang diberikan. Namun begitu, berdasarkan EA 2019-591, didapati 5 orang tidak dapat menjawab soalan yang diberi walaupun soalan beraras rendah. Mereka melakukan kesilapan dalam menanda arah vektor atau salah atau tidak menandakan arah vektor. Selain itu, mereka tidak dapat memasukkan atau mengaplikasikan saya memberi beberapa soalan aras dengan yang sama arti menyatakan arah vektor dengan tepat, dengan betul, tetapi tidak mengaplikasinya dalam gambar raja yang diberikan. Contohnya apabila saya menulis AB, mereka dapat menyatakan itu adalah vektor A bergerak ke arah B. Tetapi apabila menanda dalam gambar, mereka tidak dapat menandakan dengan tepat. Objektif kajian saya ialah menyelesaikan masalah vektor paduan dengan pendekatan tambah gambar raja dan pendekatan titik permulaan tetap dalam kalangan sampel kajian. Persoalan kajian saya ialah, adakah sampel kajian dapat menulis vektor paduan dengan tepat dengan kaedah PTG? Adakah sampel kajian dapat mengungkapkan nisbah vektor yang diberi dengan kaedah PT-PT? Sejauh manakah kaedah PTG dan PT-PT lebih berkesan berbanding kaedah lama untuk menyelesaikan dalam kalangan sampel kajian? Dalam kajian literatur, saya menggunakan teori kognitif, di mana dalam teori pembelajaran ini memberi dalam ingatannya setiap kajiannya akan segala pengalaman dan mengikut fan dan maklumat yang diterima dalam otaknya dan mengeluarkannya. Mengikut Mok Song Sang pula, pembelajaran ialah satu proses dalaman yang berlaku dalam alam fikiran. Mereka bahawa proses kognitif untuk hubungan dan mempunyai objektif atau motif tertentu. Ini sekiranya tidak dapat mengenal pasti perhubungan cara dan erti yang dipilih, walaupun melalui latihan berkali-kali, pembelajaran berlaku. Maka, pembelajaran adalah proses kognitif untuk perhubungan antara perkara-perkara dalam persekitarannya. Sampel kajian ini terdiri daripada 5 orang pelajar tingkatan 5. Kaedah yang saya gunakan dalam kajian ini ialah melalui pemerhatian, analisa, dan dalam pelaksanaan langkah program intervensi adalah seperti dalam soalan ini,
semula yang diberi dalam. Langkah kedua, menyusun semula nisbah diberikan bermula dari titik tetap yang sama. Nombor 3, menulis beta yang berkaitan dengan nisbah beta yang diberikan. Nombor 4, menjawab soalan dengan merujuk pada senarai beta yang disenaraikan di atas. Ini adalah soalan dalamnya diberi beta-betanya, pelajar menyalin yang diberi. Ini adalah dalam soalan nisbah yang sama PQ sama dengan PR dan SU sini kita pelajar menulis beta dalam bentuk nisbah pecahan, iaitu ST nisbah kepada 3/1 dan beta ini bermula dari titik yang berlainan. Atas ini bermula dari S, yang bawah ini bermula dengan T. Maka saya menyuruh pelajar tukar kedua-dua beta kepada titik permulaan yang tetap, iaitu kita ikut yang pertama S itu. Maka ST kepada SQ sama dengan 3/4. Okey, ini adalah proses yang berlaku dalam penukaran nisbah. Okey, pendekatan titik permulaan tetap yang saya masukkan adalah di sini. Dan PQ sama dengan PR. Disebabkan kedua-dua ini, vektor ini bermula dari titik permulaan tetap itu P yang sama, maka kita tak perlu buat perubahsaian. Seterusnya, langkah ketiga. Langkah ketiga, kita gantikan, kita cari vektor yang diberi dalam nisbah ini, kita gantikan. Contohnya, di sini ST sama dengan 3/4, makanya dari titik S bermula dengan titik. Kita cari di atas. Ada S dan S dan bermula di titik dan berakhir dengan titik Q. So kita beta-beta yang kita ganti. Okay. Soalan beta yang kita satu dan kita gantikan ke dalam persamaan. Dan cara ini pelajar salah menanda arah pada dengan cara ini pelajar dapat mengatasi salah menanda arah pada gambar. Berikut adalah perbandingan ujian pra dan ujian pos yang saya takbirkan di dalam kelas. Pelajar A, dalam ujian pra, dia menggantikan beta yang bertentangan arah. Yang ini adalah posisi A sebab dia tak faham arah beta. Dia tertanda negatif, dapat mengaitkan nisbah beta yang diberikan dan dapat menjawab untuk bahagian yang seterusnya. Dalam ujian pos pula, pelajar ini mendapat 4 markah daripada 5 markah. Pengurangan markah hanya disebabkan pelajar ini tidak meringkaskan jawapan yang diberi, di mana dia hanya satu kesilapan yang sangat minor. Okey, untuk pelajar B pula, dalam ujian pra, pelajar ini tidak dapat mengaitkan beta yang diberikan, nisbah yang diberi. Maka bahagian tak ada markah. Kalau bagaimana dalam ujian ini dapat menjawab dan mendapat markah penuh. Pelajar C dapat menjawab ikutkan dan jawapannya memang out of topic lah. Tidak dalam tidak berkaitan dengan apa yang diminta oleh soalan.
dapat dengan tepat, cuma di bahagian akhir pelajar ini tidak mempermudahkan diri. Seterusnya, pelajar C tadi tidak dapat mencari pattern memang pelajar ini jawab langsung lah sebab dia tidak buat apa-apa. Jalin dalam ujian POS dapat menjawab, cuma dalam bahagian pelajar ini salah mengganti pelajar tidak dapat mengaitkan isbab, tidak dapat menjawab bahagian A2 dan untuk pelajar menjawab dengan tepat. Ini menunjukkan dengan pengenalan titik permulaan pelajar dapatkan betul dengan tepat dalam menjawab soalan. Okey, ini adalah analisis ujian pra dan ujian pos. Ini adalah soalan 10 markah dan analisis saya hanya tertumpu kepada bahagian A sahaja, iaitu soalan beraraskan rendah. Pelajar A dalam ujian pra bahagian soalan aras rendah 3 markah hanya mendapat 1 markah dan ujian pos dapat 4. Dan menunjukkan kelima-lima pelajar ini menunjukkan peningkatan dalam ujian pos berbanding dengan ujian pra. Seterusnya, ini adalah markah keseluruhan matematik tambahan AR1 dan AR2. Di sini pelajar menunjukkan peningkatan markah yang sangat ketara dalam matematik tambahan. Soalan ini adalah soalan nilai 10. Jika pelajar menilai A iaitu soalan rendah, maka dia pergi bahagian yang sedang. Oleh itu adalah sangat penting untuk pelajar menguasai soalan beraras rendah dan seterusnya ke bahagian yang B atau C. So, oleh itu pemahaman soalan pelajar maka mereka. Dapatan kajian tersebut di atas menunjukkan kaedah PTPT lebih berbanding kaedah menunjukkan masalah vektor paduan di kalangan sampel. Namun, pendekatan ini bukanlah kaedah yang paling efisien, di mana penyelesaian belajar lebih singkat masa bagi pelajar aras yang tinggi dan sederhana. Setiap pelajar potensi dan pelajaran oleh perlu kaedah pengajar dalam membimbing dan membuat intervensi sesuaian dengan aras pembelajaran dan pembelajaran pelajar. Dan guru sebagai pemula dan perlu mencari kaedah yang sesuaian dengan tahap pelajaran. Perubahan ajaran kepada pendekatan PDG dan PTP boleh membantu pelajar lebih memahami konsep vektor, terutamanya di kalangan pelajar lemah. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pembentangan Cikgu Felicia. Jadi sekarang kita buka ruang kepada cikgu. Jika ada masalah, boleh type dekat ruangan chat ataupun boleh onkan speaker untuk menanya soalan tentang kajian tindakan yang dilaksanakan oleh Cikgu Felicia.
Saya ada satu soalan yang dikemukakan kepada Cikgu Feli berkaitan dengan matematik tambahan lah. Sebagaimana yang kita ketahui, matematik tambahan merupakan, bolehlah dikatakan killer subjek bagi mana-mana pelajar. Jadi sebagai guru mata pelajaran matematik tambahan, adakah cikgu merasakan teknik yang cikgu dedahkan kepada pelajar ni boleh membantu meningkatkan lagi pencapaian pelajar kita dalam mata pelajaran ini? Itu soalan saya. Okey, secara keseluruhannya, biasanya kami akan mengajar teknik yang biasa digunakan iaitu teknik konvensional. Dan selepas diberi ujian ke atau penilaian, jika pelajar, sebilangan pelajar yang so kita akan buat intervensi, maka kita perlu mengubah kaedah yang asal, sebab jika masih kekal intervensi itu, masih ke kaedah asal, maka ini kurang membantu pelajar yang lemah. Maka kita bertukar kepada kaedah lain dan berharap kaedah itu dapat memanfaatkan pelajar. Dan kita sentiasa mengubah sesuai kaedah yang sedia ada supaya lebih difahami oleh pelajar. Okay, terima kasih Cikgu Feli. Okay. Memang sebagai guru, kita memang perlu mengikut perkembangan semasa untuk memastikan PDP kita sesuai dengan peredaran zaman. Kita tak boleh sentiasa mengikut ataupun mengajar dengan teknik-teknik yang mungkin agak boleh dikatakan lapuk, tapi kita meneroka, perlu meneroka teknik-teknik baru supaya pelajar-pelajar kita boleh memahami apa yang kita ajar dan seterusnya boleh mengaplikasi dalam peperiksaan. Jadi dengan perkembangan semasa sekarang ni, pelajar-pelajar kita terdedah kepada teknologi sebenarnya. Jadi mereka boleh mendapatkan maklumat terperinci jika mereka bijak memanfaatkan teknologi yang ada. Dan dengan bimbingan guru, saya percaya mereka boleh mencapai prestasi yang baik dalam mana-mana subjek yang mereka ambil di peringkat SPM. Okay, terima kasih Cikgu Feli. Terima kasih. Seperti apa yang telah disimpulkan tadi, Cikgu Felicia telah menyatakan tidak ada satu guru sebagai pemudah cara untuk mencari kaedah alternatif untuk pelajar yang berbagai aras. Jadi saya amat bersetuju dengan pernyataan ini kerana tidak ada pun satu cara yang boleh adalah berkesan untuk semua pelajar kerana aras pemikiran pelajar adalah berlainan. Jadi sebagai tugas cikgu, kita kena cuba berlainan kaedah yang berlainan. Kerana ada mungkin pelajar yang suka dengan kaedah A, ada pelajar yang mungkin lebih selesa dengan kaedah B. Jadi itulah tugas kita, selalu mencari kaedah yang baru untuk membantu pelajar. Jadi teknik dan kaedah yang telah dibentangkan oleh Cikgu Felicia tadi memang akan membantu pelajar yang lemah untuk menyelesaikan soalan matematik tambahan dengan lebih baik. Dan memang seterusnya saya percaya kalau dia sudah sesuaikan dengan kaedah yang selesa, dia memang boleh membantu meningkatkan pencapaian murid sendiri. Dan saya percaya perkongsian tadi amat memberi manfaat kepada guru matematik tambahan, dan guru matematik tambahan di sekolah kita boleh mencuba kaedah yang diperkenalkan oleh Cikgu Felicia tadi untuk membantu pelajar masing-masing dalam subjek matematik tambahan, terutamanya bab ini iaitu vektor. Jadi terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Dengan ini berakhirlah sesi pembentangan kita pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada
Cikgu Wong dan Cikgu Felicia. Majlis merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi atas pembentangan daripada Cikgu Felicia Wong.